Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maldiah binti Muhammad Azli. Nombor matriks 065133 akan membentangkan sumber perundangan pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Pengenalan, pemerintahan dan pentadbiran Islam tidak terhenti selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin ini berkuasa lebih kurang 29 tahun, iaitu bermula pada tahun 11 Hijrah hingga 41 Hijrah, dan ia mempunyai 4 sumber perundangan pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga Al-Ijma' dan keempat Ijtihad sahabat. Seterusnya, perundangan yang berlangsung masih berpegang kuat kepada Al-Quran dan Al-Hadis, malah kuasa pemerintahan dan wilayah Islam telah bertambah. Sumber perundangan yang pertama pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin adalah Al-Quran. Apabila muncul masalah atau ditanyakan kepada mereka tentang sesuatu hukum, Khalifah ar-Rasyidin ini akan terus merujuk Al-Quran untuk mencari nas yang telah ditetapkan atau meneliti Al-Quran. Justeru, mereka juga akan menghukum berdasarkan nas Al-Quran yang telah dicari selepas menemui nas yang dibawa oleh Al-Quran. Seterusnya, mereka menggunakan hujah serta alasan yang selaras dengan saranan wajib mentaati Allah. Selain itu, mereka mengembalikan semua masalah terhadap hukum Allah. Justeru mereka merujuk semua perkara yang diperselisihkan dan menerima apa yang diputuskan melaluinya kepada Al-Quran. Cara sahabat menistibak hukum mempunyai dua perkara. Yang pertama, bersepakat pada dalalah yang putus. Yang kedua, berlaku perselisihan pendapat jika sesuatu nas itu mempunyai dua makna. Sumber perundangan yang kedua adalah Al-Hadis. Kedua-duanya mempunyai kekuatan sumber hukum bagi membahaskan sesuatu hukum hakam Islam dengan menjelaskan hukum-hukum syarak dan mentafsir ayat-ayat Al-Quran yang bersifat menyeluruh dan umum. Seterusnya, para sahabat akan terus merujuk hadis serta fatwa baginda SAW yang mereka ketahui sahaja selepas mengkaji Al-Quran, lalu tidak menemui nas hukum yang ingin dicari oleh mereka. Sekaligus mereka bertanyakan kepada mana-mana sahabat. Seterusnya, mereka mengadakan musyawarah mengenai hadis yang pernah didengar atau mengetahui bahawa adakah Rasulullah SAW pernah menghukum terhadap masalah tersebut. Sekiranya salah seorang sahabat mendakwa telah menyaksikan baginda SAW menghukum atau mempunyai hadis yang menerangkan hukum itu, Khalifah ar-Rasyidin akan menghukum dengan sewajarnya. Malah, Al-Hadis dan juga fatwa baginda SAW dijadikan hujah serta alasan untuk dijadikan rujukan. Sumber perundangan yang ketiga adalah Al-Ijma'. Pengertian bagi Al-Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu zaman tertentu terhadap suatu hukum syar'i selepas kewafatan Nabi SAW. Al-Ijma' yang terkenal ketika itu ialah Al-Ijma' mengenai pemerintahan. Mereka sepakat mengatakan wajib hukum yang mengangkat seorang imam atau khalifah untuk menggantikan Rasulullah SAW. Mereka juga telah membuat kesepakatan tersebut di Sakifah Bani Sa'idah selepas kewafatan baginda SAW. Seterusnya, Al-Ijma' ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu Al-Ijma' Al-Sarih dan Al-Ijma' As-Sukuti. Tambahan pula, para sahabat akan mengadakan musyawarah antara ahli fiqh dalam kalangan sahabat kerana tidak mengetahui tentang sesuatu hukum, dan ia bertujuan untuk berbincang dan mengambil petunjuk hukum-hukum tentang masalah yang dihadapinya selepas mereka mengkaji Al-Quran dan hadis. Lalu ia akan menanyakan kepada sahabat mengenai hadis serta fatwa baginda SAW jika mempunyai persepakatan dalam kalangan sahabat mengenai sesuatu hukum. Ia dikenali sebagai ijma' sahabat, malah mereka akan menetapkan hukum berdasarkan persepakatan tersebut. Oleh hal yang demikian, kaum muslimin ketika itu dan juga yang datang selepasnya tidak dibenarkan mengingkari hukum yang telah ditetapkan oleh para sahabat. Ahli fiqh sahabat mendapat persetujuan pada zaman itu dalam mengistinbatkan semua masalah.
Sumber perundangan yang keempat adalah ijtihad sahabat. Para fuqaha terpaksa berijtihad untuk mengenal pasti hukum-hukum yang boleh diguna pakai dengan keadaan semasa dan setempat mengikut sesuatu fakta hukum tersirat yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berijtihad dalam menetapkan hukum selepas dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, Khalifah Ar-Rashidin menggunakan ijtihad serta al-qiyas kerana muncul masalah kaum baru yang tiada dalam nas dan tidak pernah berlaku pada zaman baginda, dan ia bertujuan dapat menyelesaikan masalah hukum hakam. Khalifah Ar-Rashidin akan menghukum berdasarkan ijtihad atau pendapat mereka. Jika tidak menemui nas di dalam hadis atau dalam kalangan sahabat yang menghafaz dan mengetahui tentang hukum yang dilakukan oleh baginda. Apabila masalah tersebut tiada nas di dalam Al-Quran, hadis dan fatwa daripada Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan berijtihad untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara rumusannya, sumber perundangan Islam terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis dan ketiga sumber-sumber lain. Dan ia mempunyai nilai-nilai fleksibiliti tersendiri dan sesuai bagi setiap masa dan tempat, bahkan suasana dan keadaan yang berbeza terhadap individu dan masyarakat. Akhir sekali, syarak mampu menyelesaikan masalah dan memelihara segala kepentingan manusia seperti agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda.